Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu di surau kita ni untuk kita kuliah maghrib seperti yang telah kita jadualkan. Mudah-mudahan kuliah maghrib kita pada malam ni diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang bulan lepas, kita ada baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita kita dalam hadis yang lepas berkait dengan seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kutip zakat fitrah. Jadi pada ketika itu dalam bulan Ramadan, bila sampai waktu malam, Abu Hurairah ni dia lapar, dia nak makan. Masa dia nak makan, tiba-tiba datang seorang lelaki yang dia tak kenal. Lelaki tu rebut makanan ni, tetapi dia boleh rampas makanan tu daripada orang tadi, dan dia pegang orang tadi tu dan dia ugut. Dia nak bagi tahu bahawasanya tindakan lelaki yang tidak dikenal itu nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi lelaki itu dia pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu supaya tak cerita benda itu kepada Nabi SAW. Dan dia mempamerkan dia ni sebagai orang miskin dan ada ahli keluarga yang memerlukan kepada makanan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu timbul perasaan kesian, dia lepaskan. Jadi bila pagi itu, waktu subuh tu, Nabi SAW ni tanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, macam mana orang lelaki datang semalam. Jadi Abu Hurairah pun terkejut, macam mana Nabi Muhammad boleh tahu, padahal benda tu dia dengan lelaki tadi je. Tapi siang tu Nabi Muhammad SAW boleh tanya, macam mana lelaki yang kau tangkap semalam. Jadi Abu Hurairah pun sebutlah yang dia datang rebut makanan, lepas tu dia timbulkan perasaan kita ni kesian dekat dia. Jadi kita lepaskan dia. Nabi SAW kata dia itu berbohong, tapi kau kena ingat dia akan datang lagi. Pada malam tu datang sekali lagi lah Mamat ni, dan kejadian tu berulang-ulang sebanyak 3 kali. Jadi pada kali ketiga tu pula, ni orang tu pula dia tak macam hari biasa sebelum tu. Hari ketiga tu dia kata, minta tolong lepaskan aku. Kalau sekiranya kamu lepaskan aku nak ajar pada kamu satu ilmu. Jadi sahabat Nabi ni orang yang terlalu tamak dengan ilmu, dia orang minat dengan ilmu. Jadi tiba-tiba nak dapat ilmu pelik ni. Bila orang tu tahu aku nak bagi pada kamu ilmu dengan syarat kau lepaskan aku. Jadi Hurairah lepaskan dia, dan dia pun ajarlah satu ilmu. Ilmu yang orang tu ajar adalah sebelum kita tidur, dia kata idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi. La yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbiha. Kata orang tu, dia kata kamu ni sebelum tidur, masa duduk dekat tempat tidur tu, bacalah ayat kursi. Bila kamu tidur, kamu baca ayat kursi, Allah Ta'ala akan jaga kamu sampai pagi, dan syaitan tak akan dekat pada kamu sampai pagi. Dia dapat ilmu tadi. Esok tu pergi jumpa Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah ni. Jadi Nabi SAW sekali lagi tanya, macam mana orang tu datang tu? Kata Abu Hurairah datang. Lepas tu macam mana? Aku lepaskan dia, dan dia bagi tahu dia nak ajar pada aku ilmu. Lepas tu aku lepas. Jadi Nabi Muhammad SAW pun tanya, ilmu apa yang dia ajar pada kamu? Katanya hamba Allah ni, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ajar pada aku baca ayat kursi semasa nak tidur. Yang kalau kita nak tidur, kita baca ayat kursi, syaitan takkan dekat pada kita, dan Allah Ta'ala akan jaga kita sampai pagi.
Nabi SAW ni bila dengar penerangan daripada Abu Hurairah itu, Nabi SAW pun tanya pada Abu Hurairah, apakah kamu tahu siapa yang datang pada kamu pada waktu malam itu dan mengajar kamu ayat kursi? Kamu kenal tak orang tu? Abu Hurairah kata, aku tak kenal lah. Yang kenal tu adalah Allah dan Rasul sahaja lebih mengetahui. Jadi apa kata Nabi SAW? Nabi Muhammad kata, wa huwa kadhub wa dzaka syaitan. Kalau kamu nak tahu, itulah setan. Hadis kita cerita itu dalam kuliah kita bulan lepas. Maknanya hadis tu dia nak ajar pada kita, rupanya kadang-kadang ada ilmu ni datang daripada syaitan. Dan ilmu tu baik, dan ilmu yang baik itu tetap diiktiraf sebagai baik. Itu Islam yang kita dah cerita dalam kuliah kita yang lepas. Cuma itu kita ada sikit-sikit lah berkaitan dengan khurafat. Ada satu benda yang tak bersihat berlaku dalam masyarakat kita apabila berita ke meninggalnya Tok Guru Nik Aziz itu kan. Ada sebut dari itu, Tok Guru Nik Aziz orang baik, kita tak boleh nak nafikan kebaikan ni. Kita semua mengakui kebaikan ni. Musuh dia pun kata dia baik. Yang kita ni sayang dekat dia lagi lah kita kata dia orang baik. Tapi bila kita kata dia baik tu, ada benda yang tak baik pula berlaku pada diri kita. Apabila dia meninggal tu, kita anggap tanah kubur dia tu ada azimat tertentu. Ini silap. Bila dia meninggal tu, bila orang dah arak jenazah dia tu, orang tengok kat langit nampak macam ada tertulis kalimah Allah dekat awal tu kan. Dia kata inilah kebenaran. Jangan. Ini semua khurafat. Khurafat yang tak sewajarnya berlaku di kalangan orang Islam. Pada zaman Nabi SAW ada satu hadis, Nabi dengan para sahabat duduk sembang, tiba-tiba lalu tai bintang. Shooting star orang ni. Orang putih punya kan. Anak tai bintang mana. Bila nampak tai bintang tu, Nabi SAW ni tanya pada para sahabat, ma kuntum taquluna fi ahdil jahiliyah. Kalau sekiranya benda macam ni berlaku pada zaman jahiliyah, orang kata apa? Kata sahabat Nabi, dia kata yamutu azimun aw yuladu azimun. Kalau berlaku macam ni, kami punya faham mungkin ada orang mulia dilahirkan ataupun ada orang mulia nak dimatikan. Ni kata sahabat-sahabat Nabi, kalau kami jahiliyah macam inilah kami punya kepercayaan. Nabi SAW kata tak, bukan macam tu. Sebenarnya bila nampak tai bintang, dia menyebabkan ada satu urusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala letakkan urusan dekat langit sana tu, bertasbihlah malaikat yang menjaga tiang arash. Bila malaikat tiang arash tu bertasbih, ni malaikat langit bertasbih, langit kedua bertasbih sampai langit kat dunia. Bila semua malaikat-malaikat ni bertasbih, malaikat kat bawah tu pula dia pergi tanya pula soalan, sebenarnya apa cerita yang Allah Taala tentukan kat atas tu? Jadi tanya kat atas, tanya sampai dekat malaikat jaga arash. Dan malaikat jaga arash pun bagitulah keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat yang menjaga arash tu dia bagi tahu. Jadi sampai malaikat yang langit seterusnya sampai langit ke bawah. Bila sampai langit ke dunia tu, datang giging jin. Jin ni dia pergi curi maklumat, dia nak bagi pada terbomo ni kan. Masa dia curi maklumat, masa itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauna, datanglah tai bintang memanah kepada jin-jin tu. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila ada cerita pasal perubahan dekat langit lah apa, dia tidak ada kaitan langsung dengan orang hidup dan orang mati, tak ada kaitan. Kalau ada tu, itu masalah ketentuan dekat arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena faham lah. InsyaAllah kita dah kuliah dalam kuliah kita lepas, mudah-mudahan kita faham insyaAllah kan. Hari ini insyaAllah ana bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ana bawa ni daripada seorang sahabat Nabi nama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ni cerita dalam hadis ni dia baru masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada bagi tahu dekat dia. Nabi sallam kata, "Idza aqasta fahmadillah wa idza aqasal atis fahamidallah faqul yarhamukallah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bagi tahu kepada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dia masuk Islam. Nabi kata dekat dia, Nabi kata kalau kamu ni bersin, ucaplah alhamdulillah. Bila kamu ucap alhamdulillah ni, orang yang dengar tu pula kena jawab yarhamukallah. Cerita hadis lah. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, dia peganglah ilmu tu. Dia pegang, Nabi Muhammad ajar, dia pegang betul-betul. Jadi cerita dia bila dia pegang ilmu tadi, salaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'antasa rajulun minal qaum. Tengah-tengah duk sembahyang tu, dalam ramai-ramai tu ada seorang lelaki tu dia bersin.
Tengah semayang tu bersin. Jadi bila bersin tu, kawan tu pun alhamdulillah tengah semayang. Jadi bila alhamdulillah, faqultu, kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, aku berkata, yarhamkallah tengah semayang. Cerita dia lah. Yelah, memanglah Islam ni ajar pada kita. Kita ni kalau ada orang bersin, kita jawab yarhamkallah. Dan jawab tu pula ulama khilaf, sama ada ulama kata fardu ain, ada ulama kata fardu kifayah, ada ulama kata dia wajib, dan ada ulama kata sunat. Dan ulama yang kata sunat ni, majoriti ulama termasuk imam kita, Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Tapi ulama-ulama lain, macam contoh ada seorang ulama nama Ibnul Aqil. Ibnu Aqil dia kata kalau orang tu bersin alhamdulillah, kita menjawab yarhamkallah tu hukumnya adalah fardu ain. Oh, berat Ibnu Aqil ni pandangan. Jadi ikut pandangan ni, maksudnya kalau kita dekat surau ni, seorang bersin alhamdulillah, ni ustaz tu kuliah kena berhenti, kena jawab yarhamkallah, semua pun yarhamkallah. Macam tu kalau ikut pandangan Ibnu Aqil. Tapi majoriti ulama, jumhuril ulama, termasuk Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia kata kalau orang tu sebut alhamdulillah masa dia bersin, kita di sunat tak jawab, apa hukum kita jawab? Jawapan tu yarhamkallah tu hukumnya adalah sunat sahaja. Ada ulama kata macam tu lah. Jadi memang dia satu budaya yang baik dalam Islam. Islam ni ajar pada kita, kita ni kena doakan sahabat-sahabat kita. Islam ajar. Betul? Kita tak belajar doakan kawan-kawan. Kita doa, kita yang amalan kita ni maki kawan-kawan. Tentu balik tu. Kita ni sama-sama kita ni patut ni kena doa kebaikan. Macam contoh Nabi Muhammad ajar, orang tu bersin alhamdulillah, kita pun jawab yarhamukallah, yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balana wa balakum. Itu diajar oleh Nabi SAW. Kita amalan ni kita tak buat ni, kita masyarakat kita ni tak buat. Tapi yang kita buat apa dia? Kalau kawan kita beza pendapat sikit, kita kata kafir kat kawan tu. Maksud tak? Beza pendapat sikit, kita pukul munafik kat orang tu. Beza pendapat sikit, kita kata sesat kat kawan tu. Yang ni Islam kita lah, bukan Islam Nabi Muhammad SAW. Ini masalah lah. Orang Arab alhamdulillah, dia adalah budaya mendoakan kawan-kawan, dan dia berdoa di depan tu yang canggih. Anda ingat masa Azhar, masa belajar Azhar, naik bas. Naik bas tu bagus, naik bas tu Pak Arab kat depan tu bersin boleh, doa bersin alhamdulillah. Satu bas jawab yarhamkallah. Oh, canggih. Kalau kat Malaysia ni ustaz bersin alhamdulillah, kita tengok yang ustaz tu. Kita tak jawab yarhamkallah. Padahal kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad ajar kalau bersin, kita jawab alhamdulillah, kita sebut alhamdulillah. Orang yang mendengar itu pula dia jawab yarhamkallah. Sana. Bukan cerita pada sesama orang Islam tau, hatta terhadap orang bukan Islam. Betul, ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ni daripada seorang sahabat nama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Ash'ari, bukan Ustaz Syari. Itu dah meninggal kan. Abu Musa Al-Ash'ari ni sahabat Nabi ni, dia cerita, dia kata kana al-yahudu yata'atasuna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamkumullah. Orang Yahudi ni kalau dia orang nak bersin, dia orang nampak Nabi Muhammad, dia orang akan pergi dekat-dekat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Harapan dia orang kalau dia orang pergi dekat kan Nabi, dia orang bersin, nanti Nabi Muhammad akan kata yarhamkumullah. Dia nak buat cerita dia lah. Dia pergi sungguhlah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila pergi kat Nabi, diorang ni pun bersin, jangka diorang Nabi Muhammad jawab yarhamkumullah. Tapi Nabi Muhammad jawab apa? Nabi doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Doa Nabi sallallahu. Nabi tak doa mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kamu wahai orang Yahudi. Tapi doa Nabi SAW, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kamu, dan Allah Ta'ala membaikkan urusan kerja kamu. Itu Nabi SAW. Tak salah Syekh, doa untuk orang kafir ni tak salah. Yang tak boleh ni kita doa untuk orang kafir yang dah mati. Itu tak boleh. Dah mati dah kawan tu, kita pergi buat tahlil arwah. Oh, yang tu gila. Yang bukan sekadar gila tu, itu memang tak masuk lain lah. Itu memang tak boleh. Sebab Quran melarang. Allah Ta'ala disebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Dengan kamu semayang, doakan kebaikan untuk orang kafir dah mati itu, dan berdiri di kubur dia pun tak boleh, kerana dia kufurkan Allah, kufurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Al-Abwa, tempat mak Nabi Muhammad SAW ditanam masa kematian ni. Nabi ni musafir sampai dekat Abwa.
Bila sampai dekat Abuak tu, Nabi teringat, kat sini kubur mak aku. Nabi Muhammad minta izin dengan Allah nak ziarah kubur mak Nabi. Allah Ta'ala izinkan, Nabi pergi. Sampai dekat atas kubur tu, Nabi Muhammad ni tengok kubur, dia terasa nak doa untuk minta dengan Allah Ta'ala untuk doa mak dia supaya diampunkan dosa. Yang tu Allah Ta'ala tak izinkan. Sebab mendoakan kepada orang yang tidak Islam yang dah mati adalah dilarang. Tak boleh. Tak boleh. Jadi apakah mak Nabi ni pula ahli neraka? Bagi tajuk tu pula. Orang bergaduh tahu tajuk ni. Ayah Nabi SAW ni syurga ke tidak, mak Nabi SAW syurga ke tidak. Dia bergaduh sakan. Dia bergaduh ni bukan sikit-sikit bergaduh ni. Dia bergaduh ni kafir-mengkafir. Yang bergaduh ni bukan orang biasa ni. Yang bergaduh ni antara ustaz dan ustaz. Bila ustaz dan ustaz bergaduh, macam gajah dengan gajah berbah, agak-agak jadi apa dengan rusa kat tengah. Macam tu kan? Bila ustaz dan ustaz dia bertembung, ni kat bawah ni jadi apa? Jadi dunia yang tu. Tak tahu nak ikut mana satu kan. Bila Allah Ta'ala nyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tak akan azab sesuatu kaum kecuali kami datangkan rasul. Ayah Nabi Muhammad, mak Nabi Muhammad SAW, mereka ni berada sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ni pula bila belum datang Nabi Muhammad, diorang dah meninggal, menandakan diorang ni tidak Islam. Sebab Islam ni start Nabi Muhammad SAW. Sebelum tu ada tak Islam? Ada. Tapi celak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni ratus ribu tahun. Jadi tengah-tengah tu kan, diorang tak tahu yang sebenar Islam, sebenar cara Nabi dulu tu tak tahu. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, Allah Ta'ala kata, kami tak akan azab sesuatu kaum kecuali kami datangkan Rasul. Menandakan orang tengah-tengah itu, mereka itu tidak Islam. Tapi kalau diorang mati, diorang tidak boleh dikatakan sebagai ahli neraka. Sebab masa itu tidak ada Rasul. Faham? Kafir memang kafir, tapi kafir yang masuk syurga. Sebab bukan semua kafir masuk neraka. Betul? Bukan semua kafir, maksudnya orang terkejut pula. Maksudnya betul kan? Betul. Ayah Nabi SAW itu kafir lah. Mak Nabi SAW itu kafir lah. Kalau di Islam, sejak bila dia mengucap syahadah ni? Sejak bila dia pergi sebut Muhammad Rasulullah tu? Maknanya dia tidak Islam. Bila dia tidak Islam, menandakan dia kafir. Tapi neraka ke dia? Tak, dia tidak neraka. Kenapa dia tidak neraka? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami takkan azab sesuatu kaum kecuali kami datangkan Rasul. Quran begitu. Nampak? Lepas tu kita kena clear faham bila hidup. Yang orang dah bergaduh, ustaz dah bergaduh, kafir-mengkafir, dia pun tak pun nak clear sebenarnya antara dua ayat dengan hadis Nabi SAW tadi. Nabi Muhammad gambarkan nak doa untuk mak dia tidak diizinkan sebab mak dia tidak Islam. Betul, Allah Ta'ala tak izinkan. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak diizinkan, apakah menandakan mak Nabi Muhammad ni ahli neraka pula? Tak. Tidak boleh dikatakan sebagai ahli neraka. Sebab ada ayat Quran mengatakan orang yang tidak didatangkan Rasul, orang tu tidak akan diazab dengan api neraka. Nampak? Ini faham dia hidup ayat Quran dengan hadis Nabi SAW. Okey, tinggal cerita sini balik. Cerita orang Yahudi ni, Syekh. Ni, dia orang ni didoakan oleh Nabi SAW. Doa macam mana? Bagi orang Yahudi yang masih hidup. Kita ni nak doa untuk orang kafir yang masih hidup, tak salah. Tak salah. Macam hari itulah bisa sekejap kan, Ustaz Zakaria Ahmad. Ustaz Zakaria Ahmad Pining. Ustaz Zakaria dia ceramah sedap. Dia ceramah lebih kurang macam Pak Yazid. Allahyarham Pak Yazid. Kenal Allahyarham Pak Yazid kan? Anak budak-budak dulu suka dengar ceramah Ustaz Pak Yazid. Dia anak suka ni yang pertama Ustaz Pak Yazid masa budak-budak tu. Seorang lagi Ustaz Razali Hasbullah. Meninggal dah. Semua dia meninggal kan. Yang ketiga dan suka tu Ustaz Dahlan Masjid Subang Airport. Itu lagi rare tu ceramah. Ceramah tu macam orang tu ni. Tu anak budak-budak dengan ceramah lah. Tapi dalam ramai-ramai ni, yang unik sikit mengajar ni Allahyarham Pak Yazid. Sebab dia baca pantun. Tu yang dia tu. Dia boleh ceramah tu dia baca pantun. Canggih Pak Haji ni. Ni Ustaz Allahyarham Pak Yazid. Ada seorang lebih kurang ada iras sedikit ceramah ala Pak Yazid. Ni apa ni Ustaz Zakaria Ahmad, abang Ustaz Drik. Ahli Parlimen Bukit Gantang tu kan. Abang dia Ustaz Zakaria. Mari khutbah Jumaat, umpama khutbah Jumaat, masa dia berdoa tu dia tak doa untuk aku. Dia doa untuk Lim Guan Eng. Itu orang yang boleh itu atas mimbar kan. Doa lah sekali, ya Allah Tuhanku tolonglah bagi hidayah kepada Lim Guan Eng. Boleh ke dia? Dan di dalam ramai-ramai tu ada yang tak apa nak puas hati, dia mula nak report kat sana, nak report kat sini. Itu ustaz tu kena tangkap. Macam aku lah. Dia pun ada cerita juga ni anak kena tangkap kan.
Ramai orang tanya, macam mana Ustaz cerita kita tangkap? Nak kata dia nak tangkap lah macam mana? Kita dah ceramah elok, ceramah hari tu alhamdulillah lah, macam biasa kuliah pun tak ada cerita pelik-pelik Dia cerita baca hadis Nabi SAW. Mengajar pula malam tu baca Sunan Abu Daud, rujukan kitabnya Fathul Bari. Malam tu bukan Ustaz Fathul Bari, rujukan kitab bukan rujuk Ustaz Fathul Bari. Salah faham boleh kata. Jadi mengajar tu time makan. Masa time makan ni datang seorang anak muda pergi bisik kat telinga nak, Ustaz, ni nak sembang sikit. Oh ya boleh, no problem. Anak tak ada masalah. Anak ingat budak nak tanya hukum. Dan malam tu pun ada 2-3 orang tanya hukum. Dan yang tanya tu budak-budak. Ada budak-budak muda tu, Ustaz, malam ni pandai sembang, kita okey lah, tunggu kat kereta kita tu. Dia kata, apa Ustaz, saya ni tak lama nak dapat keputusan SPM, tolong doa lah pada Allah biar dulu lah apa. Kita gelak lah. Peperiksaan lepas dah, kau doa nak dulu ke tidak. Sebab tu kau suruh aku doa ni masa kau sebelum peperiksaan hari tu. Kan ada seorang budak tu. Jadi ini hamba Allah ni dia mesti kali kata nak sembang lah. Kata boleh lah. Main makan sekali. Tak apalah Ustaz, makanlah dulu, kami tunggu kat belakang. Bila semua kami nak paling 5 orang. Dah 5 orang tengok muka tu, cara tengok tu macam kita ni putih daya. Gitu kan. Yang aku ni rasa macam lain. Tak apalah, makan-makan pergi jumpa bercerita. Dia kata kami ni daripada Jabatan Agama Islam. Dia kata nak tangkap lah ni. Tangkap kan. Nak tangkap, jangan nak bagi tahu ke nazir masjid. Kita jangan. Dia tak nak beritahu ke nazir. Sebab apa? Dia takut jemaah pergi cepuk dia. Sebab dah ada 3 masjid, ugut dah cepuk. Anak lah, jangan dia cepuk lah. Jadi anak kata baguslah, boleh tak tidur lokap malam ni? Anak pun hari tu tidur 1 malam, anak saya tak puas. Sebab cerita 1 malam tu, anak boleh tulis cerita tu sebanyak 20 episod. Kalau 3 malam, boleh buat 1 novel. Cerita cakap, ada Ustaz kena balik kat malam ni. Lepas tu tangkap nak orang. Dia sekarang musim nangkap. Ni hari ni tahu, Nur Rizal kena tangkap. Tahu kan? Anak dengan dia tadi. Anak dengan Wibin Nur Rizal tadi dekat Dawangi tadi tu. Jadi begitu masuk dalam, dia kata, bagulah kau duduk dalam, merasa juga duduk dalam. Begitu Rizal ni mesti nak tangkap orang sekarang. Lepas tu tangkaplah kesalahan yang tak apa-apa. Anda tak faham macam mana ada satu undang-undang. Dia tak ada undang-undang sebenarnya di Malaysia. Kau cakap apa pun dalam parlimen tu kerja memang, kau takkan dikira sebagai bersalah sebenarnya. Tapi benda yang dia cakap dalam parlimen itu tu dikira sebagai bersalah. Tidur dalam lokal. Kan pelik undang-undang Malaysia ni. Anda tak faham dengan sistem Malaysia sekarang ni. Dia makin keliru, makin pening, kita pun dah tak faham. Semua tak boleh nak faham. Nanti cerita kepeningan yang sedang menimpa rakyat Malaysia. Pada ini kan. Tak apalah cerita. Jadi tak kena tahan dekat Jabatan Agama Islam malam tu. Sembang. Dia kata anak tak nak balik, anak nak tidur lokap. Paling koman 3 hari. Dia cakap pula 4-5 kali ya. Dia boleh sembang. Dia kata tak boleh Ustaz kena balik. Ustaz kena cari seorang penjamin untuk jamin mulut Ustaz balik pada malam ni. Kata situlah orang Jabatan Agama Islam tu. Anak kata, anak nak tidur lokap ni. Dia ulang 4-5 kali. Tiba-tiba dia kata, kalau Ustaz tak nak panggil penjamin, kami pakai penjamin kami. Kalau itu anak tak mau. Anak tak mau. Anak pun telefon pejabat Khalid Samad. Sebut juga Khalid Samad. Telefon sana, tak apalah. Pejabat Khalid Samad dia hantar budak dia. Budak yang paling celupa sekali mulut. Dia hantar budak paling celupa sekali. Dengan rambut panjang, muka pun macam gangster. Muka dia budak baik, tapi style itu style gangster. Dia masuk sampai dekat pintu gitu. Kata kau ni kan buatlah akhlak sikit. Kita kau orang belajar. Dia pun buka pintu, dia pergi maki Ustaz Sajais. Apa kau ada buang ke? Dia kata apa maki orang. Maki orang apa? Tak bagus macam ni. Kita pula backup dia jangan maki orang. Cerita je lah. Pokoknya kawan tu jamin. Jadi anak dia minta hadir pada 23 hari bulan. Itulah kan. 23 hari bulan hari Senin untuk hadir pada pukul 9 pagi untuk siasatan. Anak pergi, terus anak pergi pada pukul 8, pukul 9 itu siasatan. Sampai-sampai tu wartawan penuh. Anak kata, wow, macam Anwar Ibrahim begini. Tak penuh wartawan nak ramai itu kan. Lepas tu naik puasa setan. Anak kata anak nak 2 jawapan daripada 2 persoalan sahaja. Sebab anak susah nak jawab dekat orang bawah tu, wartawan ramai-ramai tu. Yang pertama anda nak tanya, enactment itu dibuat untuk apa? Soalan nombor 1. Dia kata enactment itu dibuat untuk kekang ajaran sesat. Okey, soalan yang pertama. Soalan yang kedua, anak ni sesat ke? Anak ni sesat ke tidak? Ayolah, Ustaz tak sesat. Ustaz mengajar ikut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Anak pun tengok muka dia.
Dah kalau tak sesat, apa tanggung aku? Ni aku dengar kat ni sebab apa? Kan? Ini masalah orang suruh lah apalah. Orang suruh. Tak apalah. Tapi jawab siap, anda turun, anda pun jawab kat wartawan. Dua je soalan saya. Daripada dua soalan tu, dia jawab dengan dua jawapan. Yang pertama, dia kata animal itu dibuat untuk kekal ajaran sesat. Yang kedua, dia kata tidak sesat. Saya mengikut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar. Cerita dia lah. Yang atas tu, masa kat atas tu, dia semak anak punya nota kuliah. Anak buat nota semua nota Arab, bahasa Arab. Nota ni pun bahasa Arab kan. Jadi dia tengok nota anak, ustaz juga. Ni ustaz dia tengok ustaz baca nota anak lah. Dia baca tu, dia kata ni macam mana baca ustaz? Dia kata baca lah. Anak tengok lah. Dia pun baca lah. Matan kitab tu sebut Babur rajuli adrakal imamah. Tu sebutan dia. Maknanya seorang orang lelaki yang dapat bersama dengan Pak Imam dalam solat jemaah. Gitulah. Dia pergi baca babur rijli. Kata salah. Bukan rijli, rajuli. Rajuli lelaki, rijli kaki. Dia kata terjemah. Last kali nak tengok muka ustaz tu dia cakap, anak rasa biar entah minta tauliah daripada anak. Bukan anak minta tauliah. Sebab entah baca kitab pun mampu kan. Biar aku baca kitab Arab okey, tak ada masalah. Kau baca kitab Arab pun mampu. Betul suruh aku minta tauliah. Silap banyak. Cerita dia lah. Habis dah situ tu. Bila habis situ tu, anda pun fikir takkan nak balik kot. Datang pagi ni kan, teringat ada satu kes berlaku, iaitu berkait dengan ada seorang al-imam dekat Malaysia, Imam Syafi'i bin Abdullah. Imam Syafi'i Malaysia lah tu. Imam Syafi'i Malaysia ni lain macam begitu. Okey, Syafi'i ni dia buat satu roadshow lah. Dan roadshow dia amat tak bagus. Dia buat roadshow, dia pergi cerita tentang amalan liwat yang dilakukan oleh sebutlah orang politik tu kan. Kita semua tahu. Anda dapat rakaman tu, ada hamba Allah ni, dia bagi WhatsApp WhatsApp video tu, anda dengar istighfar panjang tu. Sebab dia bercerita kejadian liwat itu berlaku seperti dia ada kat situ. Dia cerita macam mana zakat tu naik, macam tu masuk, kawan tu sakit, mengeram, lepas tu pegang KW jeli tu jatuh dekat kapal. Gila cerita. Anda dengar tu, astagfirullah, ni gila ni cara cerita tu. Anak apa tu telefon peguam. Telefon peguam telefon kawan syar'i, telefon Syekh. Datang Jais, buat apa Ustaz? Datang je lah. Datang kita pergi lepak dekat pelita dulu. Kita berbincang macam mana nak buat kan. Kita orang gerang raka terus buat report dekat Jais juga. Jadi bila masuk tu, jadi yang pegawai Jais tu tengok, tadi datang lah. Memang lah. Dia datang kali kedua. Yang ni nak buat report pula. Buat report pasal qazah. Tak apalah, qazah kan. Sebab rupa-rupanya dalam animal syariah ni, section 41 memang ada kesalahan qazah. Sekiranya seorang itu menuduh kepada seorang yang lain zina tanpa datangkan 4 orang saksi, maka orang itu dikenakan dengan kesalahan hukuman qazah. Ada dalam animal ni. Segi kesalahan dia adalah hudud, tapi segi hukuman dia tidak hudud. Kalau ikut hukuman hudud, dia mesti 80 kali sebatan. Tapi dalam mahkamah kita lah RM5,000 denda. Tu je kan. Tak apalah, kita buat report. Bila buat report, balik esok tu ada seorang wartawan daripada mana, dia kata, Ustaz baca tak statement daripada menteri? Dia kata, menteri mana pula kan? Apa kaitan dengan nak? Alah, pasal Ustaz punya report semalam. Pasal apa tak? Dia kata apa? Dia kata qazaf yang ada dalam animal tu untuk zina sahaja, bukan untuk liwat. Dia kata, dia betul kau cakap? Betul, Ustaz tengok. Anak pun tu orang buka internet tengok. Anak kata, awak dah menteri tak sekolah. First statement kan. Anak pun tu telefon peguam mana. Nama peguam Ustaz Rifahmi. Ustaz juga. Tanya Ustaz dia, Syekh. Dia kata enactment itu ditafsirkan berdasarkan hukum syariat. Dia kena ikut pada nas, dia kena tengok pandangan-pandangan ulama yang muktabar. Dia mana boleh tengok kepada otak menteri tu. Kata peguam. Anak kata, gila jawapan kau. Okeylah, aku pakai jawapan kau. Satu. Yang kedua, anak pun turun buka kitab, rojok, semua mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, semua mazhab 4 mengatakan tuduhan zina dengan tuduhan liwat, qazahnya adalah sama. Clear, salah. Buat statement. Bila buat statement, tiba-tiba Mesti Melaya ni dia keluar satu statement, Fakulti Pengajian Islam. Dia keluar satu statement mengatakan sebarang tuduhan zina dengan tuduhan liwat hukumnya adalah sama. Satulah Universiti Beckham, Alhamdulillah. Lepas tu keluar pula statement daripada Habib.
Habis buat keluar satu statement, rupa-rupanya pada 2008, bulan 8 2008, dah ada satu klinik guaman syar'i di Malaysia melibatkan hakim-hakim mahkamah syariah, hukum syariah bertempat UKM. Dia orang buat satu keputusan mengatakan tuduhan zina dengan tuduhan liwat sama hukum dia. Menteri tu dia tak jawab. Bab ni anda menang bila orang menteri. Kalau belah raya anda dah jadi menteri. So dia nak kabar raya. Jadi cerita dia nak bagi tahu ni problem berlaku dalam Malaysia hari ni lah. Dia anda tak faham. Ni anda dah buat report dekat Jabatan Agama Islam ni dah lebih 2 minggu. Sebarang tindakan tidak ada. Anda pergi pula Pulau Pinang. Sebab dia ada satu statement dekat Pulau Pinang. Kawan-kawan kat Pulau Pinang tu dia telefon anda, dia cerita. Anda kata kita buat report lah. Minta buat report lah. Dia kata kami tak reti ustaz datang. Aku juga kena pergi Penang. Dia pun ada hamba Allah ni. Dia kata tak apalah ustaz, kami beli tiket kapal terbang ustaz. Beli tiket kapal terbang. Naik kapal terbang, tiba-tiba duduk sebelah anak Ustaz Fathul Bari. Lagi jadi hal. Nak jadi hal semua tu. Duduk atas kapal terbang elok, duduk terbenur sebelah kapal terbang nak jalan, tiba-tiba bunyi suara kat belakang. Ya Syekh Wanji. Ya Syekh Wanji tengok, macam mana orang UMNO duduk sini? Macam itu kan? Dia lah nak lama kawan dengan dia. Bergaduh sikit lah. Bergaduh pemerintahan juga bergaduh. Berperang, bergaduh pasal parti tak parti lah sebenarnya. Berperang pasal politik ni dekat 6 tahun tak bercakap. Kita ni nak pergi jumpa dia lari tak nak jumpa kita. Ustaz Fathul Bari. Anda tak tahu sebab apa dia bawa kenal tu. Anda sindir dia sikit dia gitu. Ada sindir sikit dia, ada sindir. Dia kata masuk demokrasi ni adalah haram. Macam makan babi lah. Dibolehkan kerana darurat, kata dia. Nak kata kalau darurat ni mengikut kadar dia boleh. Macam kita makan babi kadar jaga nyawa. Mana boleh buat barbecue? Dia kata macam tu. Jadi kalau masuk demokrasi itu darurat, kena masuk parti Islam, bukan masuk parti kebangsaan. Kalau masuk parti kebangsaan, macam makan babi buat barbecue. Dia marah kan? Dia marah pakai mat. Waktu malam hari itulah jumpa saya main dulu sikit jadi kawan balik ambil balik nombor telefon. Dia ada rahmat hari tu kan. Pergi buat report. Bila buat report ni dah habis buat report nak balik dalam perjalanan balik tu tak sempat nak habis lagi penat. Dah sampai keluar surat daripada Esko Agama sana, kita akan buka fail sesatan ini. Maksudnya dalam sehari tak sampai 24 jam dah ada buka fail sesatan. Dekat Selangor sampai hari ni tak buka fail sesatan. Wallahu a'lam kenapa? Wallahu a'lam. Mungkin anda report sebab kesalahan jenayah. Kalau anda buat report kesalahan kuliah, mungkin dia bagi tangkap lah. Mungkin kan? Ini masalah polemik yang berlaku dalam undang-undang di Malaysia. Tak tahulah wallahu a'lam. Kalau macam ni Syekh, tak tahu apa nak jadi dengan Malaysia gitu. Wallahu a'lam, gitu. Dah kuliahan. Okey, cerita dia Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, panjang Yofi. Nabi SAW ni dia ajar pada hamba Allah ni kalau bersin baca alhamdulillah dan jawab yarhamukallah. Jadi hamba Allah ni dia cerita dia tengah sembahyang fa'atasa rajulun, seorang lelaki ni bersin. Masa bersin faqultu yarhamukallah, aku berkata yarhamukallah. Ni Muawiyah bin Al-Hakam dia masuk Islam, dia buat lagu tu. Bila dia buat faramani alqaw bi absarihim. Bila aku tengah sembahyang ni aku jawab yarhamukallah. Sahabat Nabi ramai-ramai tengah sembahyang tu semua duk tengok kat aku. Oh, Syekh. Tengah sembahyang ni kita bersin alhamdulillah. Seorang yarhamukallah, dia semua yarhamukallah tu. Semua sahabat Nabi semua tengok dekat dia. Bila tengok tu dia kata apa? Dia kata wa tuqla ummiyahu. Dia kata celaka gua ini. Apa sudah buat silap hari ni kan? Aku tengah duduk sembahyang ni aku sebut yarhamukallah, yang aku sebut ni Nabi Muhammad ajar. Nabi Muhammad ajar kalau orang bersin sebab alhamdulillah jawablah yarhamukallah. Aku pun buat korang kita tengok aku doa. Ni kata Muawiyah bin Al-Hakam. Masya'nukum tanzuruna ilayya. Apa sebab korang tengok aku? Tanya Muawiyah bin Al-Hakam pada sahabat Nabi. Tengah sembahyang ni Syekh. Dia cerita tengah sembahyang, dia buat macam itu sebab dia masuk Islam. Dia lawan masuk Islam, dia faham tak tahu kan? Cerita dia. Bila dia buat lagu tu, faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim. Sahabat Nabi ramai-ramai ni bila dengar dia tanya, "Kenapa korang tengok aku?" Sahabat Nabi ramai-ramai nak bagi dia diam, tepuk perut. Tepuk perut. Nak bagi diam Sebab itu kalau kita cerita tengok dalam hadis ni, kita ni rupa-rupa je dalam sembahyang ni kita nak bergerak pun tak salah apa ni. Kalau kita bergerak itu ada keperluan. Kan? Ada satu hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Nabi SAW sembahyang, Nabi Muhammad tadi turun sembahyang sebab Nabi sakit. Nabi ni sakit hari tu Bila sakit-sakit dekat dengan kematian, Nabi tak boleh turun sembahyang. Nabi ni buka tirai depan masjid Nabi SAW.
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata suruh Abu Bakar jadi Pak Imam. Suruh Abu Bakar jadi Pak Imam. Isteri Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Karena rajulan asifan. Kerana Abu Bakar ni seorang lelaki yang kuat menangis. Kalau dia jadi imam, kita tak apa nak semayang mana ni. Nabi ni bila cakap lagu tu, bila isteri cakap lagu tu, Nabi kata tak, suruh Abu Bakar tak jadi Pak Imam. Sekali lagi isteri ni ulang sampai 3 kali. Bila 3 kali, Nabi Muhammad kata, antunna sawahibu Yusuf. Korang ni pujuk aku seperti mana perempuan-perempuan Bani Israel dulu pujuk Nabi Yusuf AS. Oh, bobo sebiji. So, Abu Bakar jadi Pak Imam. Jadi Pak Imam. Abu Bakar pun jadi Pak Imam semayang. Tengah semayang, nampak Nabi Muhammad turun daripada rumah, naik atas masjid nak solat jemaah. Nabi ni Syekh, sakit-sakit, solat jemaah tak tinggal tu. Sakit. Kita ni tak sakit, solat jemaah selalu tinggal. Alhamdulillah. Begitu kan. Nabi Muhammad ni sakit-sakit tu, solat jemaah tak tinggal. Masya Allah. Dan sahabat Nabi ni cerita, nampak Nabi masa turun tu, 2 orang duk ekong Nabi SAW. Duk ekong Nabi, kaki Nabi tak apa nak rapat jalan. Nabi Muhammad masuk dalam saf. Masa masuk dalam saf, Abu Bakar As-Siddiq dia jadi Pak Imam. Abu Bakar ni boleh gostan ke belakang nak bagi Nabi Muhammad jadi Pak Imam. Nampak? Nabi Muhammad ni bila tengok Abu Bakar gostan tu, Nabi Muhammad isyarat dengan tangan tolak supaya Abu Bakar terus menjadi Pak Imam. Dan ketika itu Abu Bakar jadi Pak Imam, semayang berdiri, Nabi Muhammad semayang duduk kat tepi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksud dia tengah semayang ni boleh bergerak. Cerita dia. Anak masa belajar di Azhar, hari terawal lah dalam hari kedua, ketiga macam tu. Kita nak pergi semayang jemaah dekat satu masjid dekat Mesir. Kita nak semayang, dah tak lambat ambil wuduk dulu. Bila ambil wuduk, kita naik tu ada yang sama-sama dengan kita Arab, dah tak lambat. Yang imam ni rokok, bila rokok ni, yang kawan Arab seorang, dia tengok Pak Imam rokok ke depan, dia angkat takbir kat pintu. Allahu Akbar, dia pun rokok Allahu Akbar. Itu dia betul Pak Ram. Okey lagi lah. Sami Allah liman hamidah, dia pun berjalan. Lagi reh. Aduh, wow, ini sudah reh. Aku tak pernah tengok ni. Masa tu kan. Ni kita sama-sama kita budak Malaysia, 3 orang dia gelak sakan habis tu. Kongkang-kongkang dia gelak. Masa tu tak belajar lagi. Boleh tak mengaji lagi. Ni gelak masa tu. Belajar azhar, belajar. Rupa-rupanya ada hadis Nabi, riwayat Imam Abu Daud yang mempamerkan amalan itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bila dia naik masjid, masa dia naik itu dia tengok Pak Imam rokok, dia angkat takbir kat pintu dia rokok, lepas tu tidak dia berjalan masuk. Oh, memang rare. Ada rupanya amalan tu memang dibolehkan. Cuma tempat kita tak buat. Sebab apa? Sebab tak pernah buat. Kalau ada seorang buat, insya-Allah dia akan mengumpat selama seminggu. Mengumpat apalah sembahyang berjalan, apalah sembahyang berjalan. Last sekali dekat level, Mamat sembahyang berjalan. Masalah orang Malaysia kan. Rupa-rupanya baca dalam hadis boleh buat. Cuma ni kita ni mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Itu masalah sikit lah. Mazhab Syafi'i rahmatullah alaih ni kalau nak gerak pastikan dengan 3 kali berturut. Itu masalah. Kita ni pun satu masalah juga. Anak tengok sendiri. Kadang-kadang kita pergi masjid-masjid tertentu, tiang ni lagi banyak daripada orang sembahyang jemaah. Bila tiang tu banyak, orang yang datang lambat ni kadang-kadang dia confuse kiblat ni arah mana. Mana pergi sembahyang dekat masjid KLIA, hantar kawan pergi nak pergi ke masjid lah. Lepas tu petang tu balik nak sembahyang asar, singgah kat masjid KLIA. Ada seorang Pak Haji ni Syekh, dia salah kiblat. Buat tiang kan banyak masjid tu. Memang dia confuse mana kiblat, dia menghadap terbalik tu. Bila kita balik, kenapa tengok? Salah kiblat Pak Haji ni. Lepas tu macam mana nak buat? Kita kena betulkan dia. Kita tak boleh biar dia sembahyang arah kiblat. Yang salah tu kan? Kita kena betulkan dia. Kita buat cakap Pak Haji salah kiblat. Betul? Ini semua Pak Haji salah kiblat. Pak Haji tu macam gelabah. Cuma kita tidak buat. Tidak buat, anak pun pegang badan dia, pusing lalat ke arah kiblat. Tak salah. Tak salah. Kita ni kalau tak semayang, kita pergi tegur orang semayang, kita tegur pakcik salah kiblat, tak apa. Sebab kita tak semayang. Jangan pula kita tegur subhanallah, subhanallah bukan tak semayang. Itu salah tu. Jangan tegur, dia tegur macam kita cakap biasalah. Cuma orang yang dengar, yang tengah semayang tu janganlah jawab terima kasih ke. Taklah semayang. Nampak? Hukum. Anak masa belajar di Azhar dulu, cerita kita belajar talaqi, ada syekh seorang mengajar kat masjid. Masa dia mengajar kat masjid tu, dia tu mengajar, tiba-tiba tengah mengajar tu ada seorang datang semayang seseorang kat belakang sebab dia datang lambat. Apalah. Masa semayang tu datang pula seorang lagi. Seorang lagi tu masuk dalam keadaan yang salah. Patut dia pergi masuk belah kanan, dia tak, dia pergi masuk belah kiri.
Dia masuk belah kiri, Syekh Hana tengah mengajar. Dia macam dia panggil kawan tu. Syekh Arab tu pula gelabah macam tak tahu apa. Syekh ni tengah mengajar, berhenti mengajar. Dia bangun, dia pergi dekat orang semayang tadi tu. Dia pegang, dia tarik, dia duduk belah kanan pula. Alamak, reng lah. Cerita kan. Rupa-rupanya tak adalah susah mana. Tak susah pun. Yang ada susah ni kita. Pergi semayang dekat masjid Jalan India, Masjid India tu kan. Masjid India kat Jalan Masjid India. Semayang. Kan orang India ni kan dia mazhab Hanafi. Bila dia mazhab Hanafi, semayang witir ni wajib. Mazhab Hanafi witir ni wajib. Sebab dalam mazhab dia beza semayang wajib dengan semayang fardu. 5 waktu tu dia panggil semayang fardu. Semayang witir tu dia panggil semayang wajib. Qabliyah subuh tu dia kata wajib. Sebab tu mazhab dia kadang-kadang dia mari semayang, tempat kita dah terlambat. Dia mari semayang subuh Jumaat dengan kita, dia tak sempat buat qabliyah. Lepas tu dia bangkit 2 rakaat lepas daripada semayang subuh. Itu bukan buat dia, qada. Dia qada qabliyah tadi. Mazhab Hanafi, ya. Tu mazhab Hanafi. Kita semayang dekat masjid India, dalam masjid India tu. Duduk semayang kat situ, lepas tu habis semayang Isyak dia akan bangkit. Bila dia bangkit, dia orang buat semayang witir. Witir dalam mazhab dia wajib. Kita ni yang Syafi'i tak pun nak wajib witir ni. Kita ni witir ni tak wajib. Buat pada bulan Ramadan je. Dah lah tak wajib satu part. Buat pada bulan Ramadan je. Itu pun Pak Imam buat. Kalau Pak Imam tak buat, kita memang tak buat. Betul kan? Salat witir. Jadi kita ni duduk kat depan, habis semayang, kita nak keluar. Ini bangkit diri. Sudah nak keluar macam mana agak-agak. Kita ni kalau contohlah tengah duduk semayang, nampak orang nak lalu, kita boleh ke tepi bagi dia laluan. Macam tu. Duduk semayang lalu ke tepi sikit, biar dia lalu. Tak salah pun. Bukan salah. Dia tak ada kering macam tu. Panik muka. Kita cakap untuk kawan tu kan. Ini memang tak betul. Tak betul. Tengah semayang ni kita tengok lalu, kita bagi laluan, biar dia lalu elok lah. Jangan kita buat kering, hati kecil kat betul kawan tu. Tak kena tau, tak kena. Sebab tak susah mana pun Islam. Betul. Kita pergi semayang dekat RNA. Ini cerita kadang-kadang kita musafir singgah ke RNA. Dekat mana? RNA Rawang. Anak-anak saya tak pergi Kedah. Sampai dekat Rawang Maghrib. Dia anak surah RNA tukang sama dia pun. Jadi bila Maghrib ni, lepas tu dia PDA, main bakal berhenti. Main berhenti tak pulang. Jadi semayang. Pak Imam yang semayang kat situ pula tak buat nak sedih. Dia habis semayang salam, dia pergi wirid la ilallah pula, tahlil arwah komplit. Kita kat belakang, aku balik hengkau pada Pak Imam ni saja kan. Oh kacau ni, Pak Imam tak cerdik. Cerita kan. Kita ni bila tengok ramai ni, kita nak semayang tak ada, tak boleh dah duduk wirid la ilallah tu, tak tahu kali tu. Dalam tahlil arwah komplit, doa selamat habis ke dalam tu kan. Kita ni pun pergi dekat luar, kat tepi tu, kita pun semayang. Semayang kita dekat lantai tu, kita pakai kasut. Pakai kasut. Orang ni pakai kasut. Saya pakai kasut kat belakang tu. Padahal kalau kita baca dalam hadis, Nabi Muhammad semayang memang pakai kasut. Dalam hadis Nabi SAW semayang pakai kasut. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ni masa tengah semayang, sahabat Nabi letak kain ni untuk dahi tu kan. Nabi tengah semayang, Nabi tarik buang. Nabi tak pakai kain pelapik. Kalau ikut sunnah Nabi SAW, semayang ni tak ada pelapik ni. Kita ni makin Pak Imam lagi tebal dia pelapik. Makin Pak Imam lagi tebal dia pelapik. Padahal Nabi Muhammad tak ada pelapik. Yang semayang pakai pelapik sejadah ni sahabat Nabi, bukan Nabi SAW. Awak cerita je lah. Tapi kenapa kita buat dia jadi bising? Sebab tak biasa. Tu je. Tak biasa. Dia tak biasa dengan hadis Nabi SAW. Hadis sahih. Yang tak biasa ni ada hadis palsu. Hadis kurma celup tepung. Itu pun ada kurma celup tepung je. Dia main tak? Ada produk baru. Okay. Roti jala celup tepung. Roti jala makan cicak kari. Uish, nampak Nabi macam mamau. Rosak. Dah lah, sebenarnya banyak ada hadis palsu itu sebar dalam masyarakat kita. Tak ada agak. Anak sebut dua tiga hadis palsu jangan terkejut nak bagi tahu. Orang lelaki bila nak kahwin seorang lelaki, contoh orang lelaki, orang mesti suka bercakap. Orang lelaki dia nak kahwin seorang lelaki. Bila kahwin seorang lelaki, bini dia tak bagi. Dia kata apa? You tak mau ke payung emas di dalam syurga? Dengar. Hadis palsu. Hadis palsu. Nabi Muhammad tak pernah cakap. Orang Melayu je ada hadis tu. Tapi orang lelaki yang ini tergoreng. Betul? Serius? Apa lagi? Ni ada seorang perempuan telefon ni cerita. Lama dah ni cerita.
Mopa telefon. Dia cerita awak, dia kata laki dia kaki pukul. Ambil kau. Dulu kahwin cari geng-geng kaki pukul. Dia ingat dia kahwin kaki pukul, dia boleh selamat. Tak, dia tak selamat. Dia kena pukul. Jadi dia kata, saya dah tak tahu macam mana dah. Ni hidup dalam keadaan terbeban macam ni 7-8 tahun. Nak minta bercerai ustaz. Takut sebab bergegar tiang arash. Bergegar tiang arash tu tak tahan. Bergegar tiang arash. Syekh, mana ada hadis yang kata orang perempuan minta talak bergegar tiang arash? Mana ada? Ada palsu. Ini semua pandai-pandai orang Melayu. Kita apa? Apa lagi? Abghadul halal indallah at-talaq. Orang kata benda yang Allah Ta'ala tak suka tapi halal, talak. Bisa dengar kan? Allah Ta'ala tak suka tapi halal, talak. Hadis daif. Hadis daif. Maksudnya kalau orang perempuan tu kena cepung dengan lelaki dia, dia nak minta talak, tak bergegar tiang arash kan? Tak degi langsung tiang arash tu. Boleh korang Melayu sedap dia goreng, bergegar tiang arash. Pandai orang lelaki. Kan? Alhamdulillah orang perempuan kita tengah kuliah, beli buat modal. Alhamdulillah. Kan? Untung datang kuliah. Betul. Tapi nak cerita, kita ni dia tak berapa popular tau. Ada hadis sahih yang Nabi Muhammad SAW ni semayang, Nabi pakai tak pakai sejadah, Nabi semayang pakai kasut. Oh, yang tu tak popular tu. Tu yang cerita yang pelik-pelik tu, ramai tengah. Kita ni mengajar buka hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Wahabi apa ustaz ni? Wahabi pula ustaz tu kena. Ini problem orang Malaysia. Pasal tak? Cerita. Ni kita baca hadis Nabi SAW. Macam mana sahabat Nabi ni bila tengah semayang, kawan tu boleh bercakap, sahabat Nabi boleh tepuk ke? Pakai duduk diam. Diam tepuk tu isyarat supaya duduk diam. Hadis Nabi SAW. Kenapa lah? Jadi cerita sambungan hadis, fa'araftu annahum yusammituni. Aku fahamlah cara tepuk tu, tak suruh aku diam tu. Tapi menarik dia kata, qala falamma shalla Rasulullah SAW. Menarik dia kata Nabi SAW. Habis daripada semayang Nabi ni, dia kata, bi abi wa ummi ma darabani wala kaharani wala sabbani. Nabi SAW ni, demi bapa aku, demi mak aku, Nabi Muhammad tak pernah pukul aku. Nabi Muhammad tak pernah marah aku. Nabi Muhammad tak pernah maki dan cela aku, tak pernah. Dan Nabi Muhammad SAW bagi jawapan dengan jawapan yang baik. Itu Nabi SAW. Menarik Syekh Nabi ni. Nabi SAW ditanya soalan beban-beban pun Nabi jawab dia dulu. Nabi SAW. Kita ni kalau tanya soalan dia tak ada jawab, dia maki kawan tu. Tak boleh, tak boleh. Itu bukan cara Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Inna hadhihi as-salata la yahillu fiha syai'un min kalamin nas hadha. Nabi SAW kata, sebenarnya semayang ni tak halal kamu duk cakap dengan kalam manusia. Tak boleh. Dengan semayang ni kita tak boleh nak cakap dengan kalam manusia. Sebab itu masa kita semayang, kita nak sebut Alhamdulillah. Contohlah kan, bisa kita bersih Alhamdulillah. Yang tu tak salah. Sebab Alhamdulillah ni bukan kalam manusia, dia kalam Allah. Maksud tak? Alhamdulillah ni Al-Quran kan. Tapi kita tak boleh nak jawab Yarhamukallah, tak boleh. Sebab apa? Yarhamukallah dah ada elemen kalam manusia. Sebab di situ kita sebut ka kat situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kepada engkau. Nampak interaksi dengan orang kan? Ada engkau itu tak boleh. Kita ni semayang sebut Yarhamukallah, semayang kita batal. Sepakat ulama kata batal. Tapi ulama mengatakan kalau kita tengah semayang kita sebut Alhamdulillah, yang tu digalakkan. Tengah semayang berasa Alhamdulillah, apa? Itu sunat. Itu sunat Tapi bila kita ni dengar, kita ni tak bersih. Kawan kita bersih, dia sebut Alhamdulillah. Kita ni pula bila dengar, kita sebut Yarhamukallah, kita jawab itu, semayang kita batal. Nampak? Sebut juga bagi salam. Ni pun satu masalah juga. Sahabat Nabi ni dia pergi kat satu tempat. Tempat tu nama apa nama tempat? Qubah, Masjid Qubah. Qubah ni kawasan orang Ansar. Nabi sampai ke situ, Nabi di atas masjid semayang 2 rakaat. Orang Ansar ni bila dengar Nabi Muhammad datang tempat dia orang ni pergi ramai-ramai nak pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata lah YB datang kat surau kita kan, bawa nak salam ke YB tu. Kan? Nabi Muhammad pergi, Nabi semayang, Nabi tengah semayang tu datang orang Ansar, dia tengok Nabi Muhammad tengah semayang, dia kata Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia bagi salam pada Nabi SAW. Bila bagi salam pada Nabi ni, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia tahu cerita tu, tapi dia tak ada dalam majlis tu. Dia pun tanya pada Bilal bin Rabah. Dia tanya Bilal, masa kau semayang dengan Nabi dekat Masjid Qubah itu, orang Ansar bagi salam pada Nabi, Nabi jawab salam macam mana? Soalan. Kata Bilal bin Rabah, wa basata yaduhu. Nabi Muhammad ni buka tapak tangan dia, angkat tangan dia. Tu Nabi SAW.
wasallam. Maksud ni masa kita tengah sembahyang, kalau dah orang bagi salam, kita boleh jawab salam, tapi jawab salamnya dengan isyarat dengan tangan, bukan jawab waalaikumsalam. Kalau jawab tak boleh. Kalau jawab juga batal sembahyang. Tak boleh. Sembahyang elok-elok mari seorang assalamualaikum. Contohlah suara kita ni kan. Seorang buat perangan, kita pun waalaikumsalam. Pak ingat apa habis sebut. Habis sebut batal sembahyang. Kan? Tapi macam mana nak jawab? Jawab dia dengan isyarat dengan tangan. Isyarat dengan tangan Syekh. Dia buat salam ni pun satu masalah juga. Anak dia kat Sungai Buloh tu ada seorang Pak Haji. Anak tak tahu apa lebihnya. Anak ni sampai Pak Haji ni kalau tengok anak, jauh-jauh tu bagi salam. Kita duduk kat bank, lalu kat depan bank, ujung kat kedai, satu kedai makan kat Padang Baru Sungai Buloh tu lah. Dia nampak, kau biar betul.